إلى هارة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. Sawabun. Surah 3, 16 dari Iradatuka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif karasallahu sirrah. Iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyaka fil asbab. Situ. Minal syahwatil khafiyah. Iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyaka fil asbabi minasy syahwatil khafiyah. Artinya berkendak engkau akan tajrid serta adab rohani kita dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan kita tersekat, terhijab dari segi dalaman. Kita perasan betul rupanya tersangkut, kita perasan betul rupanya tersangkut. Zahirnya nampak macam hebat, tapi rupanya ada cacat di dalam. Tengok sini kita. Yang ni maksud dia, yang ni barang siapa didirikan Allah Ta'ala di dalam asbab, dulu dalam makamin asbab, ya. Dia ada dua tu, satu tajrid zahir, satu lagi tajrid batin. Jadi barang siapa yang didirikan oleh Allah Ta'ala, Tuhan letakkan dia dalam makamin asbab. Dia bekerja, maknanya dia memperoleh sumber rezeki yang lahir tu dengan asbab-asbab lahiriah. Dia bekerja, dia berniaga, tapi dengan syarat dia jangan ada benda tu bercanggah dengan syariat. Ada kata awak kerja apa? Saya kerjalah cari asbab tuan. Kerja apa? Driver apa? Lori kasbek. Janganlah. Itu nak maut. Lori kasbek dia bawa. Jadi maknanya buat kerja yang baik, kosongkan daripada asbab. Asbab lahiriah tak ada. Budak mengaji, budak tengah belajar. Itu jaminan secara khusus. Pada jaminan secara umum, min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata ke bumi melainkan rezeki dia dah ditanggung oleh Allah Ta'ala. Kalau cara khusus, man talabal ilma takaffarallahu birizqi. Siapa menuntut akan ilmu Allah Ta'ala, Tuhan jamin rezeki dia. Ya, sebab tu tak ada, kita tengok sejarah, dia ni mati dengan sebab belajar ilmu agama. Ada? Tuan-tuan bawa seorang kalau dia. Ada? Dia tak makan sebab apa? Mati sebab menuntut agama. Ya, bukan mati tak makan tak, yang mati makan banyak. Yang mati ni perut kenyang-kenyang makan, terjongkang dia mati. Maknanya mati makan ke mati tak makan. Habis tu. Itu dipanggil tajrid yang zahir. Ada pun tajrid yang batin. Ni taraf murabbi tu. Taraf mursyid dia mesti duduk tajrid batin. Zahir dia je bersama makhluk, rohani dia kekal dengan Allah Ta'ala. Itu taraf murabbi, orang mursyid. Maknanya perhati tu tak nampak. Pada zahirnya dia melulu kan, tinggal nampak macam hebat, tapi sembunyi dalam tu ada tu. Apa sembunyi cacat dia tu? Iaitulah yang dikatakan khafiyah, iradah dia tu ada tu. Dia tak duduk bawa iradatullah, dia nak buat iradat sendiri, pilihan sendiri. Sini cacat. Barang siapa didirikan akan sebab man tadi, dan berkendak ia berkeluar kepada tajrid. Demikian itu setengah daripada syahwat yang tersembunyi. Dan hanya syahwat kerana tiada berdiri pada yang dikendak Ta'ala. Situ cacat dia. Di sini dia punya kesilapan dia. Kerana tiada berdiri kepada yang dikendaki Allah Ta'ala. Dia tak stay tempat yang Tuhan dah letak. Dan dikenakinya menyalahi demikian itu. Raja kata duduk di sana, dia nak pergi keluar. Orang panggil tak dengar kata. Dan hanya adalah ia tersembunyi kerana apa?
Kerana zahirnya mendaki keluar daripada nafsu. Nampak tadi macam dia nak keluar nafsu, dia tinggal semua kan. Wah, ni hebat tu. Macam tu seolah-olah dia. Dan hal demikian itu ada demikian tu hak kita ada. Tetapi daripada sekira-kira diredai hak kita ada, daripada sekira-kira diredai nafsu akan dia. Kita nak yang Allah Ta'ala reda, bukan nafsu kita reda. Sebab nafsu ni rumit tuan-tuan. Sebab nafsu ni dia masuk dalam semua ruang. Ini payah. Ya, dalam kita makan ada makan nafsu, dalam perjalanan jalan nafsu, duduk nafsu, dalam ibadat nafsu, dalam mengajar pun ada mengajar nafsu, dalam belajar pun ada belajar nafsu, dia boleh masuk. Ini kalau kita tak tapir betul-betul ni, takut jadi rosak. Ya, kita ingat ni dia. Sebab apa dia wujudilah afat, ada penyakit-penyakit dalaman. Ya, ni bahaya. Kita tengok cantik kan, boleh buka habis. Ingat cantik boleh buka habis. Buka je belah tengok sojar banyak dalam. Nah, kita beli buah temikai besar. Wah, cantik luar. Kita membelah apa lenting-lenting dalam tu sojar. Habis dan mana dah tak boleh makan. Tempat dia tong sampah. Begitulah bila dalam buka di kotor dia, tempat dia apa? An-nar, neraka tempat dia. Nauzubillah. Allah. Ini baik. Batuan tilik dalam dia. Bukan sekadar luar saja. Mana tadi? Dan kata mu'alif di dalam kitab Tanwirul Qulub bi isqati tadbirul uyub, dalam kitab pengarang yang sama juga. Bermula yang dikendaki hak ta'ala akan dia daripada hamu. Yang Tuhan nak daripada kita ni apa? Bawa engkau diam. Bawa engkau diam kepada yang telah didirikan Allah Ta'ala akan dikau, hingga adalah hak ta'ala memerintahkan ia akan keluar engkau daripadanya, seperti yang memerintahkan ia masuk dalamnya. Ya, mana kita duduk diam apa yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena ada isyarat-isyarat dia tuan ni. Sebab benda-benda macam ni penting ada murabbi, ada mursyid. Dan amal, pertukaran makam dan sebagainya, itu ada isyarat-isyarat. Ya, lagi tak ada kita duduk diam di situ. Bahawa dia maknanya apa? Duduk dalam adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Syekh Hijazi radhiyallahu an, bermula iradah itu 3 perkara. Iradah, mana kendak. Arada yuridu iradah. Bahawa murid zaka murad. Doa Sidi Ibrahim Ar-Rashidi ni, guru yang kedua bagi tarekat Ahmadiyah Idrisiyah. Allahumma ja'alna minal muradin. Doa tu. Minta doa, Allahumma ja'alna minal muradin. Atau Allahumma ja'alni minal muradin. Kalau seorang kita minta Allah Ta'ala jadikan kita orang yang murad. Apa murad? Orang yang Tuhan tarik. Kalau Tuhan tarik itu tuan, habis. Syaitan pun terpelanting, nafsu pun terpelanting. Ya, dia tak boleh pergi. Bila Tuhan sentap je, Allahu yajtabi ilaihi man yasha', Tuhan tarik je hati di hadrat dia habis. Syaitan pun terpelanting tuan. Ya, dia tengok macam mana tukang sihir Fir'aun kan. Bila dia belajar tuan. Ya, tapi bila Tuhan tarik je rohani dia, dia tengok je mukjizat Nabi Musa alaihissalam, dia telan Nabiullah tu, habis terus. Padahal dia dah diman dengan apa? Dengan Fir'aun. Dia nak apa saja Fir'aun akan bagi, dengan syarat kau boleh tombangkan Musa ni. Dia pilih pula tukang sihir taiko kan. Bukan anak-anak tepi jalan ni. Bila dia nampak kebesaran Allah Ta'ala melalui Tuhan tajallikan kepada itu, faham habis. Terus dia tak nampak Fir'aun. Amantu billah. Aku beriman dengan Ta'ala. Fir'aun pula kata, kau beriman, kau bila azan tu sebelum kau minta izin dengan aku. Wah, dia pun nak minta permit ke? Ya. Aku cencang lah dia kata. Pagi dia beriman, petang dia syahid terus. Ini apa panggil? Jazbah. Tarikan. Itu kita minta. Ya. Amalkan doa dia. Allahumma ja'alna min ahli tajarrud di anil aqwan. Wa jazib qulubana anin nazar was sukun ilaiha. Hatta yang kasyifalana anwarul muraqabah wal musyahadah. Itu amal para auliya. Dia minta Allah jadikan kita ahli tajarrud. Ini tajrid. Tajarrud murid dia kendak kita berkendak pergi ke Tuhan tak kuat. Dengan Tuhan tarik. Bila dia tarik je habis tuan. Dia macam dalam menteri jugalah.
tipu sana sini nak naik kan. Tapi kalau PM tarik yang kau ni, kejap duduk atas. Kau sebelah aku gitu kan. Contoh je lah. Dia tarik je habis. Orang bawah kesing-kesing pun tak dapat dah. Dia tarik je. Duduk sini gitu kan. Dia tarikan kita nak. Tarikan dari bawah tanah. Maka dia berlaku dua. Satu tarikan sebelum berjalan, satu tarikan sesudah berjalan. Macam tukang sihir Fir'aun tu belum jalan. Tum, dia lompat terus. Kalau berjalan disuluk. Dalam tu proses satu-satu tuan tarik. Peringkat-peringkat sampai dia jadi arif billah, ya. Itu maknanya kena kita nakkan dapat tarikan daripada minta lah tu, ya. Payah kuat kan. Kurang tuan guru Haji Ali Pondok Seliau ni. Tuan, apa tadi? Kalam Hijazi, saya Hijazi kata. Iradah tu apa pertama? Iradatu tab'i, kedua iradatu tamanni. Yang kedua dipanggil yang ketiga iradatul haq. Maka yang pertama itu ialah iradah yang ta'alluq, yang bergantung kepada bahagian nafsu. Ya, dan keluar daripadanya wajib. Iradah kendak dia ni 24 jam dia punya kendak iradah dia semua benda nafsu. Semua berunsur nafsanya. Itu kena keluar tu. Kalau dia tak boleh keluar daripada nafsu dia, tak ikat, dia tak boleh jalan ke Tuhan. Ya. Kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahawatih. Kaifa an yarhalu ila Allah, macam mana kau nak berjalan kepada Tuhan, wa huwa mukabbalun bi syahawatih, sedang kamu diikat, ditambat oleh syahwat kamu, kena ikat, kena kerat. Putuskan tali itu, insya-Allah dia boleh berjalan. Ya, walaupun di ibadat kuat, tapi bila unsur nafsaniah, nafsu dia tak kawal, dia tak boleh pergi. Ya, dia macam kita kat jeti kan. Kita tengok perahu tu, dia pakai kuasa kuda tinggi tu. Meraung enjin dia, tapi tali dekat pancang dia tak buka. Dia perahu tu macam tu jelah, dia tak boleh pergi. Dia kena buka tali tu, sup dia pergi. Aku itulah makna. Ikatan nafsu kita buka, boleh pergi hadrat Allah Subhanahu taala dalam kerohanian ni tuan-tuan. Maka keluar daripada nafsu tu apa hukum dia? Itu segi syariat hukum dia wajib. Wajib kita kena keluarkan diri kita dari belenggu nafsu. Sebab inna nafsa la ammaratun bisu, sungguh nafsu amat menyeru ke arah kejahatan. Kalau kita tak blok dia, memang habis, tombang. Bernafsu sampai ada orang yang mengambil nafsu sebagai Tuhan pun ada. Itu Quran sebut. Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu. Kamu tidak lihatkah wahai Muhammad SAW, mereka yang mengambil nafsunya sebagai Tuhan. Walaupun dah tahu benda tak betul, oleh kerana nafsu dia ledak, dia ikut juga. Habis. Itu dipanggil nafsu yang wajib kita keluar. Dan yang kedua dipanggil iradah tamanni itu. Iradah mana kendak segala orang yang ahli tawajjuh. Ahli tawajjuh. Jambatan ahli 7 orang. Tawajjaha ya tawajjau tawajjuhan. Orang yang sedang menghadapkan batin hati dia ke hadrat Ta'ala, yang salik, yang sedang berjalan, suluk. Ya. Kita ada 3 peringkat tuan-tuan ya. Pertama dia panggil murid, yang kedua dia panggil salik, dan ketiga dia panggil wasil. Ya. Murid mana orang yang Tuhan cempakkan dalam batin hati dia, mula dah ada iradah kendak-kendak jalan yang baik. Maka dalam murid dia pecah 3 tu. Satu muridul dunia, satu muridul akhirah, satu lagi yang paling tinggi ialah muridullah. Ya. Murid dunia tak ada yang kita bincang tadi. Tak ada dalam kepala dia duit gitu, tuan. Dunia tak habis-habis. Ya. Kain kapan ditenun pun dia tak perasan. Badan dah bau tanah kubur pun dia tak perasan. Dia lajak tuan ya. Itu tak pakai tu. Yang kedua muridul akhirah. Ini ada kualiti sikitlah. Mana dia buat persiapan tadi. Yang paling tinggi sekali muridullah, dia nak Tuhan ni. Itu paling tinggi. Ya. Maka dia bila ada murid, dia berkendak berjalan, menyampaikan diri kepada hadrat makrifat Tuhan yang sebenarnya, maka dia mencari jalan, ya, mencari guru untuk menyambung sanad amalan dia sampai kepada Rasulullah SAW. Dipanggil amalut tariqah. Tak kira tarekat apa, dalam kan dunia ni ada 40 lebih tarekat-tarekat muktabarah. Ya, tarekat Ahmadiyah, Sajiliyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Samaniyah, Chastiyah, macam-macam. Dia ambil lah mana jam. Mesti ada ambil kan. Ambil jalan supaya sanad kita bersambung. Zikir kita ni bersambung daripada guru ke guru sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak, zikir kita tak ada sambung. Adalah pahala dapat,
Kita berzikir tu pahala tu besar. Ya, ganjaran besar di akhirat. Tapi segi pembentukan rohani dia tadi, nur daripada atas ke bawah tu, tu jauh payah sikit. Dia kena ada line. Waktu dalam Ihya, Imam Ghazali kata talabu syekh wajibun ala kullil murid walau kana min akabiril ulama. Talabu syekh menjadi akan syekh mursyid yang membimbing sanad sampai ke Rasulullah SAW, wajib jadi kemestian. Walau kana min akabiril ulama, walaupun dia terbesar daripada ulama syariat. Alim fiqh, mazhab, ya. Tentulah cerita dia kena cari sanad. Di Kelantan seorang tuan guru yang masyhur, Tuan Haji Daud Bukit Abal. Dia belajar tuan-tuan 40 tahun. Dia alim bukan 7 mazhab. Apa ucapan akhir dia? Kenikmatan yang aku dapat dalam hidupku selama indah perjalanan tarikat sufiah. Sebab terbuka dengan Tuhan, tu yang paling nikmat sebenarnya. Ya, bahwa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling hebat bila terbuka kita dengan Allah Taala. Sebab lapas salik, ya. Bila salik dia istilah sufi itulah dia peringkat mutawasid, peringkat pertengahan. Bila ada iradat, kemudian dia mengambil cara-cara amalan-amalan tarikat as-sufiyah yang ada sanad sampai Rasulullah SAW, dia pun jalan dengan adab, kaifiat dan sebagainya. Itu dipanggil dia sedang berjalan suluk. Kena Syaban dia terus terang ada cara suluk, masuk bilik suluk, ya. Kita 16 bulan, insya-Allah bulan 3 kita buat suluk 10 hari lah. Salik mereka itu iaitu menghendaki kurnia hak kita ala jua, ya. Dia menghendaki akan minnah kurnia daripada Allah, mengharapkan akan kurnia pembukaan daripada Allah Taala. Ini peringkat yang kedua. Orang yang ada tawajuh, harap supaya Tuhan bukakan hijab-hijab, ya, yang bangsa nurani atau bangsa zulmani Tuhan buka. Supaya terbuka, maka dapatlah dia makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Dan yang ketiga, iradat yang takluk pada ikhlas, ya, dan hakikatnya itu ialah menyucikan yang dikasih daripada najis syirik jali dan syirik khafi. Itu dia, dia nak dapat ikhlas yang sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhlas dia banyak martabat. Dia banyak martabat, tuan-tuan. Ikhlas orang awam dia buat ibadat kena nakkan syurga. Ikhlas juga. Kita tak kata tak ikhlas, tapi peringkat bawah. Yang kedua, di ibadat kena nak lari daripada azab neraka. Ikhlas juga. Peringkat mutawasid. Peringkat yang paling tinggi ikhlas dia apa dia? Dia dengan Tuhan saja. Ya. Sebab makna ikhlas setengah daripada ulama banyak tarik-tarik. Setengah daripada dia alamatul ikhlas an yaghiba ankal khalq fi musyahadatil. Itu setengah daripada tanda ni. Alamatul ikhlas, tanda orang tu betul-betul ikhlas, an yaghiba anka, lenyap daripada engkau al-khalq, pandangan makhluk. Tak ada. Tidak ada pandang makhluk. Selagi kita pandang makhluk, tu belum ikhlas. Lenyap. Ya. Hilang pandangan rohani dia. Luar nampak kan. Luar kita kerja cara luar dah. Sebab jalan tasawuf dia main dalam kan. Luaran kita jaga dengan syariat. Ya, syariat dah cantik dah. Yang dalam ni kita lihat Allah Taala. Ya, dia duduk sini tuan, nikmat, cukup nikmat. Tak ada apa nikmat, paling besar nikmat ialah nikmat. Nikmat atas dunia paling besar bila terbuka dia dengan Allah Taala, mana musyahadah syuhud dia akan Tuhan. Itu pandangan dalam itu. Hati dia sentiasa dengan Taala, tak putus tuan. Ya. Itu dipanggil makrifat dengan cara apa? Zauq, rasa, wijdan. Ya, benda-benda yang Tuhan kurniakan. Campakkan dalam rohani dia tadi apabila bila dia bersih. Apa kena bersih kan? Cuci kena bersih. Kadang-kadang Tuhan nak hantar, ya, tapi kita tak buat persiapan, dia tarik baliklah. Rubbama warada alaikal anwar fa wujatil qalb mashghul bi suril asr fartahalat min haitsu nazarat farriq qalbak min al aghyar yamla'u bil ma'arif wal asrar. Ada kala Tuhan nak hantarkan futuhat, makrifat dan sebagainya. Tiba-tiba tak jadi. Sebab apa? Persiapan tak ada. Bekas hati kita tu kotor lagi dengan maksiat, mungkar, hubud dunia, hubul mal, dengan ghaflah. Macam kita lah tuan-tuan nak tuang air dalam gelas, kita pastikan gelas tu bersih. Nak tuang-tuang tengok ada cecak mati dalam. Tak jadi, nak tuang terangkat dulu. Tak balik, pergi basuh dulu. Dia nak bubur nasi dalam pinggan, pasti pinggan tu bersih. Kalau tak bersih, tak jadi, kita pergi basuh dulu.
bersihkan. Mangkuk nak bubur lauk dan sebagainya, pastikan bekas wadah dia tadi bersih. Maka wadah untuk menerima pancaran yang hebat ialah kalbun, hati kita. Hakikatul insan, hakikat diri kita sebenar tu. Yang dalaman tu, dia ni cukup mahal harga tu. Dia boleh tangkap segala alam lain. Walaupun dia kecil, dia boleh tangkap banyak. Alamil malakut dia boleh pergi, alamil jabarut dia boleh pergi. Dia macam cermin tuan. Walaupun kecil, dia boleh suruh keliling. Dengan syarat cermin tu berkilat mancan. Mana dia arah dia boleh tangkap. Tapi kalau cermin tu dah ditutup dengan debu habis. Bapak gajah di depan tu nampak. Ya, dia tak ditangkap tuan. Sebab apa? Hijab. Sebab tu proses untuk membersihkan dia tadi. Pertama daripada segala akidah yang tak betul, fahaman tak betul. Yang kedua kepada amalan kita, jangan ada unsur syirik. Ya, sama ada syirik khafi atau syirik asghar. Syirik asghar apa? Riak, ujub, semua rakan-rakan itulah. Itu semua menyebabkan apa? Hati terbalik. Ya, terbalik menghadap pada makhluk. Sebab tu bila hati tak menghadap pada makhluk, ketika itu sucilah batin daripada segala penyakit dalaman. Ya, dia tak akan ada riak, ujub, semua tak ada dah. Sebab apa? Nak ada penyakit ni sebab dia menghadap. Bila hati dia menghadap dia pada makhluk, pun dia nak tunjuk ke orang. Nak tunjuk timbullah riak. Angkat besar pula dia panggil takabur. Kan? Macam-macam nama akan ada. Tapi kalau dah cut benda tu dia tak ada. Dia buangkan pandangan rohani dia. Tak ada pada dia. Dia menghadap terus ke hadrat Allah Ta'ala. Itu dia panggil ikhlas yang sebenarnya. Tinggi tu tuan. Hilang makhluk dia pandangan hati. Kalau makhluk ada dalam hati tak lagi jam. Imanu mar'u la yakunu mutakammila hatta yarana naskal ibil musilah. Iman seorang takkan sempurna kecuali dia tengok orang macam dia tengok unta. Itu maksudnya. Apa macam unta tak ada apa. Ya, kita boleh tengok unta tentang kita pakai baju apa, tak apa, sifat terbalik tak kisah. Maksud dia tak ada dalam hati kita. Maka jangan bubur makhluk dalam hati kita, bubur Allah dalam hati kita. Apa makna bubur Allah? Syuhud ke dia musyahadah. Bukan zat Tuhan masuk dalam diri kita. Tuhan dia tidak bertempat, dia tidak serupa dengan makhluk. Ya, maksud itu. Sebab tu di kalbun hati kita dipanggil Baitullah. Sebagaimana Kaabah juga dipanggil Baitullah, masjid juga dipanggil Baitullah. Masjid dipanggil Baitullah sebab tempat sujud, begitu juga Kaabah tempat ibadat dipanggil Baitullah sebab mulia. Di tempat mulia diisnadkan atas jalan takrim. Isnad ada takrim, makna tak memuliakan. Begitu juga hati. Benda mulia maka dinamakan Baitullah, tempat syuhud, musyahadah, muraqabah kepada hadrat Ta'ala. Maka dia kena sucikan dalam tu. Ya, suci dia apa? Jaga pertama daripada maksiat dalam anggota 7. Tu kan jaga. Lepas tu dicuci pula dengan apa? Cucian, mandikan dia dengan air istighfar wa taubat. Atau lagi dimandikan dengan air min muraqabah wal musyahadah. Insya-Allah terang benderang dia macam kita nak dapat macam alam zarri dulu kan. Asal-asal kejadian. Bila Tuhan kata alastu bi rabbikum, semua spontan jawab qalu bala. Ketika itu apa? Terang makrifat dia dengan Tuhan. Persoalan ni bila turun alam mulki sekarang ni dah pakai jasad ni dah macam-macam. Tuan uji dengan nafsu, dengan syaitan, dengan dunia macam-macam. Dah banyak tenggelam kan. Yang tinggal sikit wa qalilun min ibadiyas syakur. Yang syukur dah tinggal sikit. Itulah hikmat Allah hantarkan nabi demi nabi, rasul demi rasul untuk menyucikan balik, ya. Jadi yang ketiga iradat itu ya takluk pada dan hakikat dia menyucikan yang dikasih daripada najis syirik. Siapa yang dikasih? Wallahu ta'ala. Ya Allah Ta'ala tu kita bersihkan daripada najis syirik yang jali. Syirik jali alhamdulillah lah kita tak ada. Ya, menyembah berhala, patung-patung yang disembah daripada batu dipahat, kayu diukir, semua kita tak ada lah. Alhamdulillah selamat. Yang kita nak jaga dua syirik lagi. Pertama asyirkul asghar, yang kedua asyirkul khafi. Tidak haul lagi, tak ada daya lagi dah. Wala quwatah, tidak ada kekuatan, dia tak pandang. Illa melainkan semua billah. Siapa boleh duduk tangga ni, dia akan disediakan satu pembukaan. Dalam sambungan hadis tu ialah kanzun min kunuzil jannah. Gedung daripada gedung syurga Ta'ala. Sebab tu bila takkik dalam makam makrifat ataupun membuang syirik yang sehabis-habis halus ni, ketika itu cantik. Ya, macam-macam Tuhan akan kurniakan dia sebagaimana dia berikan kurniaan kepada arifin billah. Ya. Dia kena tapis banyak. Tapisan bila banyak buat cantiklah. Kan? Air pun bila tapis sedap kita minum kan, halus di hujung. Kalau kita buka je baik ngangang mulut macam tu. Kan? Air kasut ni lagi kadang-kadang nak basuh kereta tak sampai hati.
Tengoklah kan, kena tapir dulu sampai hati. Jadi maksudnya apa? Kena bersih. Bila dia suci dah tapir, dia cantik. Sebab tu rahsia sahabat-sahabat punya ibadat banyak kan. Ada sahabat semua dapat tu kena buangkan unsur 3 syirik. Syirkul jali, syirkul asghar, wa syirkul khafi. Akan dapat lagi baru dia duduk taraf muwahhidin hakikatan. Orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Taala pada hakikatnya. Maka syirik yang khafi itu seperti bahawa kau jadikan iradah bagimu. Maksudnya apa? Nampak diri. Anak, saya buat ini, saya. Jalan arifin billah, anak saya dia nak dia je, huwallah. Ini syarat supaya fana akan lenyapkan. Bahawa kau jadikan iradat bagimu itu serta Allah Ta'ala. Yang mengadakan siapa? Ta'ala. Kita maju seludin kan? Al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat dia bertakluk pada semua mungkinat. Mungkinat, jaizat, makhlukat semua sama makna. Maknanya kudrat dan iradat Allah Ta'ala dia berperanan pada semua makhluk. Semua makhluk yang ada, yang dah tak ada, yang akan datang, semua duduk dalam taksis iradat Allah Ta'ala. Ma sya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Tu hadis Rasulullah SAW. Apa yang dikehendaki Allah Ta'ala itu saja berlaku. Apa yang tak dikehendaki takkan berlaku. Jadi apa yang berlaku ini ialah penterjemahan daripada masyiah, kehendak Allah Ta'ala. Ya, okey, tamam, semua dia punya. Tiba-tiba kita pula nak menyempil, rasa saya buat. Bukan kau punya dah. Dia punya. Kita nak pasang-pasang kita buat apa? Tak malu kita dengan Tuhan, bukan kita punya. Dia punya. Kan? Semua dia punya. Kita pinjam. Dia kalau pinjam ni slow sikit cakap. Dia bawa kereta baru, cuba punya tu. Pinjam. Slow sikit. Kalau kata sama, anak punya lah. 200,000 tu beli. Angin dia lain macam puting beliung. Buat dia rasa dia kan. Ada yang rosak. Tapi kalau pandang nak turunkan angin kita, pandang dia. Dia punya bukan kita punya. Dia jangan cuba kita nak isbat nak menyempil pandang iradat kita, tak pasal-pasal jangan. Pandang iradah dia je. Ya, pandang iradah dia. Nampak kita zahir ada tapi supa tak ada. Macam bayang lah tuan-tuan. Bayang suluh di lampu ada bayang kan? Nampak bayang? Nampak ada tak? Ada. Orang kira tak? Orang tak kira bayang. Kita pergi rumah kawan malam dia suruh spotlight. 3 bayang kita tuan-tuan. Dia bertanya kau datang berapa Ahmad? 4. Mana? Bayang 3. Kau ni gila bayang. Bayang orang tak kira. Kan ada tu. Yalah, orang tahu ada tapi orang tak kira. Kan? Bayang tak kira. Sebab apa tak kira? Sebab apa tak kira? Sebab wujud dia tertakluk pada yang ini bayang. Kita lah. Kita bergerak, dia bergerak. Kita berhenti, dia berhenti. Kalau kita bergerak, dia berhenti. Kita berhenti, dia gerak. Itu tak lama lagi pun. Seminggu lagi kot. Jadi maknanya tergantung. Wujud yang berkait, yang diikat, maka wujud ini tidak dikira. Ghairul mu'tabarah, tidak dikira. Samalah kita dengan Tuhan. Wujud kita bergantung, muqayyad, bergantung dengan dia. Iradah dia, kudrah dia. Maka wujud yang ini tak dipandang oleh sufi, dahului oleh ketiadaan. Itu makna kidam. Wujud dia tidak akan bertemu ketiadaan. Itu makna baqa. Ya, itu maknanya wujud yang haki. Dia saja, tunggal. Maka wujud yang cina dikatakan la maujud illallah. Tiada wujud sebenar melainkan dia je. Yang ni nak dimulahazahkan. Nak dipandang betul-betul, nampak kebesaran dia, semua dari dia, barulah tak ada kita. Ya. Sebab dalam kitab dia katakan, minggu lepas dia kata apa tuan? Bahawa ada ia tiada engkau. Kan? Bagi atas tu. Bahawa ada ia tiada engkau. Bagi 14 daripada atas. Ingat tu? Hala 7 dia nak bawa ke arah tu. Tiada ada ia, tiada engkau. Mana yang kita nampak, yang kita perasan kewujudan dia, kebesaran dia. Jangan pandang kita. Kalau pandang dia, kita habis. Ya, dia akan masuklah unsur-unsur nafsu, pandang hebat gitu, gini habis. Terhijab kita dengan Tuhan. Seperti bahawa kau jadikan iradat bagimu. Sedangkan iradat kita macam bayang ni, tak ada hakikat. Kan? Tu. Serta engkau, tapi itulah tuan-tuan ni. Dia nampak bayang ni, kau tak nampak Tuhan. Nampak Tuhan baru tak boleh pandang, tak nampak bayang. Lagi tak nampak Tuhan ni, nampak bayang. Orang datang kat rumah kita, nampak aku naku tu. Bayang capu tengok. Kan?
Sampai kat pintu ni, Samad, dolah jalan kan. Bila nampak je dia, bayang kita pandang tak? Tak nak sebab dah nampak dia. Kalau nampak dia pun tuan pandang bayang, orang kata, "Hei, kau ni apa ni bayang kau pandang?" Kan? Jadi maknanya selagi tak nampak tuan, bayang menghijab kita. Kalau kita pandang tuan, hilang bayang. Ya. Selagi bintang berkelip menandakan apa tu? Dalam kitab Ikam Abi Madian dia kata selagi bintang berkelip menandakan matahari belum terbit. Bila matahari terbit dia dia habis. Bintang, bulan, menjaya habis dah. Ya, itu maksud dia. Selagi belum hati batin kamu disentap, ditarik, dibukakan tajalli dengan Allah Ta'ala, selagi itulah engkau diikat dengan makhluk. Pandang makhluk. Orang Tuhan ni tak nampak. Ya, Tuan tarik, faham, Tuan tajalli baru hilang pula terbalik. Hilang makhluk, lenyap. Bahawa ada ia, tiada engkau. Dia kata. Pada mana ni? Dalam bukan luar. Kerana pakai kod luar pula. Tiada semua ni, melainkan dia. Wah, orang kata ni civil mana. Luar ada tuan ni. Luar ni pandangan luar ni. Jangan kita bincang dalam. Pandangan yang berharga, pandangan dalam. Kalau luar ni, yang lain pun ada yang tak berakal. Boleh pandang kan. Yang pandang yang dalam, orang lain tak boleh pandang. Itulah dia saja tuan. Dia pandang dengan apa? Dengan rasa. Itu dia panggil zauk. Rasa. Ya, terasa. Keberadaan dia tu terasa. Sebab apa? Dia makin dekat. Takut tak terasa. Kita nak bawa keberasaan kita dengan Tuhan. Keperasanan dengan Allah tu naklah dihidupkan. Ya. Sebab orang ahli ghaflah lain. Dia keperasanan dia dengan makhluk tu terang, kuat. Maka keperasanan dia dengan Allah terhapus. Dia kena dua tu. Kena hidupkan tu. Keperasanan kita, rasa dengan Allah tu, itu insya-Allah dia akan kuat. Bantuan dia apa? Bantuan paling kuat ialah zikrullah. Ruknun kawiyun. Rukun yang paling kuat jalan untuk sampai ke hadapan Tuhan ialah zikrullah. Dan zikir yang terbaik, zikir yang tadi ada sanad. Ya. Dia macam semayang ni kan. Semayang rukun yang paling kuat apa? Niyatun. Ya, niat. Sebab apa dia kuat? Sebab dia tak boleh berubah. Dia tak boleh berubah. Tak mampu dia boleh duduk, boleh baring. Dia akan mengingati dia. Dia panggil rukun yang kuat. Sebab kena banyak zikir dan ni, insya-Allah. Mana tadi? Maka apabila telah ikhlas engkau daripada segala penyakit berpaling yang ditasbihkan dengan apa? Penyakit berpaling. Maknanya bila seorang tu berpaling, hati dia tak boleh menghadap Allah Ta'ala, dia sedang dalam keadaan berpenyakit dalaman dia. Tu. Jadi suci daripada penyakit berpaling, dan telah kau nafikan hukum maksiat pada sekalian. Ya, maknanya maksiat mungkar dibuang, maka jadilah engkau serta Allah, tiada dengan kaun. Ketiga itu engkau ma'allah, ya, tidak ma'al akwan. Antal ma'al akwan malam tusyahid mukawin. Engkau bersama makhluk diikat selama engkau tak syuhud kepada Allah Ta'ala. Bila dia syuhud kepada Ta'ala, dia dalam terbuka dengan Tuhan, habis. Dengan makhluk pula dia terlepas daripada ikatan kepada makhluk. Ikatan makhluk dia bahaya kan. Bila hati terikat dengan makhluk, hati kita akan pergi kat dia. Dinas untuk tajuk matan kita tadi. Jadi iradat tu dipanggil makhluk, iradat kendak kita. Maka berkendak engkau akan tajrid, maka adalah demikian itu lagi daripada lagi tinggal nafsu. Apa nafsu tu? Iradah dia ada tu. Dan tapi tersembunyi. Sebab secara zahir kita tengok hebat kan, ibadat dia dulu. Dan daripada syahwatnya yang tersembunyi, yang tiada dinyatakan atas, melainkan kepada orang inayah. Orang yang dapat inayah,